Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merofakkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kurniaan daripada Allah, keizinan daripada Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita dapat berhimpun, berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan keampunan, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini. Daripada dulu mungkin kita pun dah terlupa apakah dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 20 tahun lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, ataupun mungkin yang 30 tahun yang lalu, dan kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan hinggalah ke saat waktu dan ketika ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita berjumpa pada dua penghulu. Yang pertama Sayyidul Ayyam, yang kedua Sayyidul Syuhur. Subhanallah. Sayyidul Ayyam merupakan hari Jumaat, alhamdulillah, yang kita sedang berada sekarang ini, dan hari yang dilebihkan oleh Allah. Semua 7 hari yang Allah jadikan, dan ada satu hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan ketua ataupun penghulu bagi sekalian hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari Jumaat, yang mana hari ini juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya kita membanyakkan apa? Membanyakkan berselawat ke atas junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumaat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari Jumaat ataupun Sayyidul Ayyam ini juga merupakan hari yang dibentangkan ataupun hari yang ditunjukkan amalan kita. Ditunjukkan kepada siapa? Ditunjukkan kepada ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Subhanallah. Ditunjukkan juga mungkin ada anak-anak kita yang terdahulu meninggalkan kita, dan mereka dapat tengok setiap amalan kita, setiap perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka melihat yang dibentangkan, yang ditunjukkan kepada mereka amalan yang baik, maka mereka akan gembira berseronok. Dan sekiranya mereka melihat daripada kalangan anak-anak mereka ataupun ayah ibu mereka dalam keadaan yang tidak baik, maka mereka akan bersedih, akan berduka cita. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, warawal hakimu at-Tirmidzi marfu'an. Hadis marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal mauta. Sesungguhnya bahwasanya semua amalan kamu, apa benda yang kamu lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, semua amalan, tak kira sama ada amalan yang baik ataupun amal yang buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radu, akan dibentangkan,
ala asyairikum, kepada seluruh keluarga kamu. Ini hadis Nabi SAW. Seluruh keluarga kamu, wa aqaribikum, dan seluruh kaum kerabat kamu, keluarga yang hampir dengan kamu. Kata Nabi SAW, siapa mereka itu? Minal mauta, daripada kalangan orang-orang keluarga-keluarga yang telah pun meninggal dunia, yang telah pun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana khairan, kata Nabi SAW, maka jika adalah amal mereka itu khairan, amal yang baik, amal yang soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di dalam taman syurga, majlis-majlis ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, istabsharu, maka mereka seronok, mereka gembira. Subhanallah, seronok mereka. Jangan kita sangka mereka tak tahu. Mereka tahu kerana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembiranya mereka melihat ibu ayah mereka duduk dalam pengajian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran dan sebagainya, bersedekah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gembira seronok mereka di sana, di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana ghaira dhalika, dan jika adalah lain daripada demikian itu, kata Nabi SAW. Apa maksud lain daripada demikian itu? Maksudnya bukan amalan yang baik, sebaliknya amalan yang buruk, melakukan kemungkaran, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dhalik. Qalu, berkata mereka itu. Siapa mereka itu? Orang-orang yang telah meninggal dunia. Mungkin ayah kita, mungkin ibu kita yang dahulu diambil oleh Allah, ataupun mungkin keluarga terdekat kita, ataupun mungkin anak-anak kita yang diambil dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh mereka, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bila mana keadaan orang masih hidup ini melakukan dosa, maksiat kepada Allah, jauh daripada Allah, maka mereka akan berkata, Allahumma, ya Allah, akan berdoa kepada Allah, akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka, ya Allah. Maka tengok ni, anak cucu mereka, ibu ayah mereka melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Ya Allah, jangan engkau ambil mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau wafatkan mereka, ya Allah, sehinggalah hatta tahdiyahum, engkau memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, ya Allah, kama hadaitana, seperti mana, sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada kami, memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa daripada keluarga kita. Sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang jauh daripada Allah, melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik, punya sayangnya mereka, walaupun berpisah antara dua negeri, dunia dan akhirat, tetapi mereka masih lagi mendoakan kita supaya jangan kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta supaya Allah bagi hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita untuk taat kepada Allah, menjadi manusia yang taat, beribadah, beramal soleh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya, dan diriwayatkan marfu'an, hadis marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tu'radul a'malu, dibentangkan, ditunjukkan, dilentangkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu, segala amal, amalan kita. Bila itu dilentangkan, dibentangkan? Hari apa?
yaumal itsnaini wal khamisi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkan, akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila? Pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ditunjukkan, dibentangkan, dilentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditunjukkan kepada Allah. Dan bilakah pula dilentangkan ataupun ditunjukkan kepada ahli keluarga kita? Bila? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'radu 'alal abna'i wal aba'i, dan dilentangkan ke atas anak-anak mereka, wal aba'i, dan juga bapa-bapa mereka, wal ummahati, dan juga kepada ibu-ibu. Bukan hanya ibu dan ayah kita, kalau kita ada anak yang sudah meninggal dunia, maka mereka juga dapat tengok keadaan diri kita. Macam mana ayahnya, apa yang ibunya sedang lakukan dan sebagainya. Adakah ibunya orang yang melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah, ataupun melakukan perkara yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Dan jika sekiranya kita ada ayah kita ada ayah dan juga ibu yang sudah meninggal dunia, subhanallah, maka itu akan ditunjukkan kepada mereka. Subhanallah. Maka akan ditunjukkan kepada ayah kita apa yang kita sedang lakukan. Adakah kita orang yang taat kepada Allah? Ataupun orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga ibu kita juga yang kita kasihi, yang kita sayangi akan melihat perbuatan-perbuatan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bila ditunjukkan itu, dilentangkan ataupun diberi lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumal jumu'ati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada hari Jumaat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayafrahuna bihasanatihim, dan mereka gembira, yafrahuna, gembira mereka itu, bihasanatihim, dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan kebajikan yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka, dan juga dengan kebajikan, kesolehan daripada anak-anak mereka yang masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan gembira, akan seronok di alam sana, subhanallah. Wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan, dan ketika mana mereka lihat anak mereka ataupun keluarga mereka itu melakukan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka akan putih bercahaya, akan gembira, akan seronok, dan putih berseri-seri wajah mereka melihat amalan-amalan ketaatan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah.
bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyakiti mautakum, orang-orang yang mati di kalangan kamu. Jangan menyakiti mereka. Nabi sebut kalau itu yang ditunjukkan oleh ibu dan kepada ibu dan ayah kita dan kepada seluruh ahli keluarga kita, fattaqullah, kata Nabi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah taat kepada Allah. Buatlah segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah segala larangan daripada Allah. Jangan melakukan perkara dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita, jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita, jaga seluruh perbuatan kita daripada melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyakiti mereka, kata Nabi SAW. Mereka tersakiti, mereka kecewa, mereka duka cita dengan keadaan anak-anak mereka ataupun ayah-ayah mereka yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumaat, hari yang disebut oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini menggembirakan mereka di sana, menyeronokkan mereka di sana. Maka berpuas hati, ini anak aku seronok dengan kebaikan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan juga hari Jumaat ini, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kelebihannya, subhanallah, sangat besar, disebut juga oleh Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Kata baginda Rasul SAW, tiadalah daripada orang Islam yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Ini istimewa hari Jumaat yang diberikan kemuliaan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ataupun malam Jumaat, melainkan memelihara akannya oleh Allah Subhanahu wa taala fitnatal qabri, akan fitnah kubur. Allah akan peliharanya, Allah akan menjaganya daripada terkena azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kalau dalam 7 hari ada 1 hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam 12 bulan maka ada 1 bulan juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh bulan-bulan yang lain. 12 bulan maka 1 bulan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah bulan Ramadan yang kita sedang berada sekarang ini. Kalau tadi Sayyidul Ayyam, maka bulan Ramadan Sayyidul Syuhur. Subhanallah, penghulu bagi segala bulan-bulan. Jadi kita berhimpun pada 2 penghulu pada hari ini. Pertama, penghulu bagi segala hari. Yang kedua, penghulu bagi segala bulan-bulan yang diciptakan ataupun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan, subhanallah, bulan yang ke-9 daripada turutan-turutan bulan Islam. Bulan yang ke-9 daripada kalender-kalender Islam. Dan juga bulan Ramadan ini bukan hanya disyariatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah pun ditetapkan ataupun diberikan syariat kepada nabi-nabi yang terdahulu. Cuma kaedah ataupun cara berpuasa itu yang berlainan, syariat yang berbeza. Kita tahu
yang mana ayat Quran disebutkan yang selalu dibaca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum daripada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak tahu macam mana nabi yang dahulu berpuasa. Kalau kita berpuasa 30 hari, subhanallah, 30 hari kita berpuasa. Nabi yang dahulu pun dah puasa dah. Cuma macam mana puasa nabi yang dahulu? Maka disebut oleh ulama puasa Nabi Allah Adam. Macam mana Nabi Allah Adam berpuasa? Nabi Allah Adam berpuasa selama 3 hari di dalam 1 bulan. Nabi Allah Adam pun dah puasa dah 3 hari dalam 1 bulan. Berapa hari bulan? 13, 14 dan 15. Ini juga disebut sebagai hari-hari putih. Sebab tu kita juga buat juga hari-hari putih. Sebenarnya itu puasa yang pernah disyariatkan kepada Nabi Allah Adam AS. 3 hari, 13, 14 dan 15. Nabi Allah Adam AS, subhanallah. Dan bagaimana puasa Nabi Allah Idris? Nabi Allah Idris alaihissalam berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Wallahu alam macam mana caranya, tetapi ulama sebut sepanjang tahun Nabi Idris berpuasa. Dan juga begitu juga Nabi Allah Nuh alaihissalam berpuasa macam mana, sama macam Nabi Allah Idris alaihissalam. Berapa lama? Sepanjang tahun berpuasa. Subhanallah. Lamanya nabi-nabi, syariat nabi yang dahulu berpuasa, sepanjang tahun berpuasa. Kemudian kata ulama, Nabi Musa alaihissalam, macam mana Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Berapa hari? Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam, 40 hari 40 malam. Wallahu alam macam mana caranya kita tak tahu. Cuma ulama sebut 40 hari 40 malam. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan Nabi Allah Daud alaihissalam, macam mana Nabi Allah Daud berpuasa? Nabi Allah Daud berpuasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Itu selang-seli. Sebab itu kalau kita duk buat puasa kan, orang panggil apa? Puasa Nabi Daud. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari tutup. Itu puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa begitu juga sama macam Nabi Allah Daud. Kata ulama, sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari tutup. Maksudnya sehari berpuasa dan sehari berbuka. Itu puasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan juga puasa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Macam mana puasa Nabi Allah Yunus alaihissalam? Puasa Nabi Allah Yunus alaihissalam berapa lama? 40 hari. Bila tu? Ketika mana beliau berada di dalam perut ikan. Kan kita tahu kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada kecil-kecil lagi. Dah dengar kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Berapa lama puasa dalam perut ikan tu? 40 hari kata ulama. Berpuasa juga. Itu maksudnya syariat berpuasa itu bukan hanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Quran sendiri sebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum daripada kamu. Untuk apa itu? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bagaimana puasa Nabi Allah Isa alaihi salam? Kata ulama, Nabi Isa berpuasa 50 hari. Subhanallah. Kita umat Nabi SAW dan baginda Rasul SAW disyariatkan 30 hari ataupun 29 hari. Kerana dalam bulan Islam tak ada 31. Kalau kata ada 31, itu tak betul lah.
Itu dusta semata-mata. Maksudnya dia sama ada 29 ataupun 31 ataupun 30 hari. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa berapa kali dalam hidup Nabi puasa? Nabi puasa sebanyak 9 kali. 9 kali saja. Tapi itu bukan ukurannya. Bukanlah orang yang paling banyak berpuasa dalam kehidupannya ataupun yang bertemu dalam bulan Ramadan dalam kehidupan yang paling banyak itulah yang paling juara. Bukan. Tetapi bagaimana puasa kita? Bagaimana cara kita mengaplikasikan puasa dalam kehidupan kita? Kerana puasa itu juga ada tahap-tahapnya. Ada puasa orang yang awam. Macam mana puasa orang yang awam? Orang yang awam, orang yang kebanyakan ini, mereka menahan makan dan minum dan daripada perkara yang membatalkan puasa. Tetapi tidak dapat menahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Tak dapat tahan. Tak dapat jaga mata mereka. Tidak dapat menjaga mulut mereka. Na'udzubillah min zalik. Di antara perkara yang membatalkan pahala puasa. Dalam puasa ada dua. Ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Puasa tu dapat apa? Dapat lapar dan dahaga. Pahala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal tak puasa matanya. Pasal apa? Pasal tak puasa mulutnya. Pasal apa? Pasal tak puasa telinganya. Masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu puasa pada tingkatan khawas. Orang yang terpilih, maka dia dapat jaga mata seluruh anggotanya. Dan juga puasa khawasul khawas. Puasa orang yang terpilih daripada yang terpilih. Subhanallah. Yang paling istimewa. Tadi istimewa, khawas. Tapi puasa yang paling istimewa ialah puasa orang yang menahan makan dan minum dan daripada perkara yang membatalkan puasa dan menahan daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan hanya takat membatalkan puasa tapi menahan daripada perkara yang membatalkan puasa dan 24 jam senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini orang yang paling nikmat dalam kehidupan mereka berpuasa. Yang paling lazat, yang paling manis dalam kehidupan mereka, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As'adun nasi man lahu qalbun alimun. Manusia yang paling bahagia, manusia yang paling seronok, yang paling bahagia, siapakah mereka? Mereka yang pada hatinya itu qalbun, hati yang alim, hati yang senantiasa mengetahui bahawa mereka ini senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa berada di bawah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang sangat bahagia. As'adun nas man lahu qalbun alimun. Hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu, tak lupa kepada Allah. Maka orang ini adalah orang yang paling bahagia, paling lazat, paling manis dalam kehidupan mereka dalam menjalani hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, apa pun berlaku tak apa. Kerana walaupun tidak dipandang manusia, tidak menjadi masalah. Kerana yang nak pandangan itu, yang mereka nak itu pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tidak dipuji pun tak meruntuhkan semangatnya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dikeji pun itu pun tidak menjatuhkan semangatnya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang sangat bahagia. Dia tak kisah apa pun yang berlaku kepada dirinya, maka dia terus menerus bersemangat untuk mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah orang yang bahagia. Kalau orang yang tak bahagia, orang yang senantiasa ingat kepada makhluk, ingat pandangan makhluk, ingat kepada pujian makhluk. Bila makhluk puji, maka dia semangat. Bila makhluk hina, cerca, maki ataupun merendahkan, maka tak semangat nak buat taat kepada Allah, nak ibadah kepada Allah. Bahagiakah macam tu? Tak bahagia.
orang macam tak bahagia, tak senang dan sebagainya. Tapi kalau semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan bahagia, subhanallah, akan manis menjalani kehidupannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah berapa kali kita banyak berpuasa, ada yang sampai 20 kali dalam kehidupannya bertemu bulan Ramadan. Tetapi bagaimana kita meningkatkan puasa kita supaya lebih dekat kepada Allah, lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita muliakan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, dengan kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyakkan amal ibadah kita. Dan amal ibadah itu, kita tingkatkan ibadah kita itu supaya betul-betul benar-benar kerana Allah, bukan kerana kawan kita, bukan kerana semangat kawan dah, makin tinggi dah tahap kita. Maksudnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan ini bulan taubat, bulan ini bulan rahmat, bulan ini bulan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, diceritakan, hukiya anna rajulan ismuhu Muhammad. Diceritakan, dikisahkan ada seorang laki-laki namanya Muhammad. Namanya Muhammad, kemudian orang ini, maksud nama Muhammad orang beriman. Kerana yang Muhammad ini la yusalli qat, dia orang yang tak semayang sama sekali. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Maksud kata semayang itu apa? Semayang itu merupakan satu ibadah yang paling besar, yang paling agung selepas daripada mentauhidkan Allah. Selepas mentauhidkan Allah, tak ada dah amalan ataupun ibadah yang paling besar melainkan solat, melainkan sembahyang, rukuk dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang yang meninggalkan solat adalah orang yang melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang biasa-biasa. Kadang kita rasa biasa tinggal solat dalam hidup. Bukan. Sembahyang itu ibadah yang paling utama, yang paling besar dalam kehidupan kita. Kalau tinggal sahaja, maka bermaksud dia melakukan maksiat yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang laki-laki ni namanya Muhammad, la yusalli qat. Dia sekali-kali tak pernah solat dalam kehidupannya. Kemudian fa idza dakhala Ramadan, maka apabila masuk bulan Ramadan, yazidu nafsahu bi thiyab wa tibi. Kemudian dia menghiaskan dirinya, mempersiapkan dirinya, ataupun dia memakai pakaian yang indah-indah, pakaian yang cantik-cantik, dan memakai wangi-wangian. Subhanallah. Bila tu? Bila masuk bulan Ramadan. Sedangkan sebelum pada itu dia orang yang tak solat, tapi bila masuk Ramadan maka dia nak muliakan Ramadan. Muliakan Ramadan, dia bersihkan dirinya, pakai pakaian yang cantik-cantik, kemudian dia memakai harum-haruman, wangi-wangian dan sebagainya. Kemudian bila masuk Ramadan juga dia dah mula solat. Dia mendirikan solat, wa yaqdi ma fatahu, dan dia qada. Dia ganti solat-solat yang dia tinggalkan di dalam kehidupannya. Dia ganti. Kemudian orang tanya kepadanya, faqila lahu, pasaipa taf'al dhalika, kenapa kamu buat macam ni? Sedangkan kamu dulu memang orang yang jauh daripada Allah, orang yang tak solat, maksud kata orang yang melakukan maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk bulan Ramadan, pasal apa kamu berubah? Pasal apa kamu dah mula solat dan mula ganti solat dan sebagainya? Kemudian seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini pun beliau mengatakan bahawa faqala hadza syahrut taubah. Ini bulan taubat. Ini bulan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Taubat itu ar-ruju'u ila Allah min tariqil bu'di ila tariqil qurbi. Taubat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala min tariqil bu'di, daripada jalan yang jauh tersimpang
Jalan yang mana? Jalan dosa, maksiat kita, kemungkaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada mana? Ila tariqil qurbi, kepada jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Kemudian bila mana orang yang bertaubat ini, maka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sebenarnya Allah suka kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang bila mana kita menjaga diri kita, kita jaga dah diri kita. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita, jaga setiap perbuatan kita, supaya kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Tiba-tiba terbuat juga, terlajak juga, tersilap juga langkah melakukan dosa kepada Allah. Tengok juga, dengar juga, kata juga dekat orang dan sebagainya. Contoh, kalau kata ke orang, kena pergi minta maaf lah. Dia tak bersangkut ataupun dia tidak akan dihapuskan dengan kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu bersangkutan dengan manusia. Tapi nak cerita kata, kalau kita dah jaga sungguh dah diri kita tapi buat juga dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, kata ulama, itu juga merupakan rahmat daripada Allah. Subhanallah. Itu juga merupakan tanda Allah sayang kepadanya. Macam mana Allah sayang kepadanya? Sekiranya dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ulama boleh kata macam tu? Orang buat dosa tapi dalam rahmat Allah. Ya, dalam rahmat Allah sekiranya dia bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dalam Quran jelas apa yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah kasih, Allah cinta, Allah sayang kepada siapa? Kepada orang yang kembali kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata ulama tasawuf, orang yang melakukan dosa itu juga dalam rahmat Allah sekiranya dia taubat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bukan kita nak buat, kita jaga, tapi terbuat juga. Cepat-cepat kembali. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Itu tanda Allah sayang kepadanya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sayang, Allah kasih, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sekiranya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan putih bersih seperti mana kita didatangkan, dikeluarkan, dizahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak ada sebarang dosa bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika sekiranya taubat itu diterima oleh Allah, Allah terima taubatnya, Allah terima permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kaman la dzambalah. Orang itu seperti mana mereka yang tidak ada sebarang dosa, tidak ada sebarang titik hitam pada diri mereka. Subhanallah. Bila mana mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan Allah terima taubat mereka. Subhanallah. Maka ini yang dilakukan oleh lelaki yang bernama Ismuhu Muhammad. Walaupun dia melakukan dosa yang besar ni kepada Allah, tak solat sesekali pun kepada Allah Subhanahu wa taala, bila masuk bulan Ramadan maka dia mula sembahyang, dan orang tanya kepada dia, pasal apa buat lagu ni? Dan kata beliau, hadza syahrut taubah, ini bulan kembali kepada Allah, ini bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrahmah, dan ini bulan rahmat. Bulan ini bulan apa? Bulan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa pentingkah rahmat daripada Allah? Sangat-sangat penting rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebagai hamba yang beriman, yang melakukan ketaatan ibadah 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun sekalipun, dan berapa ratus tahun sekalipun, itu tidak dapat memasukkan kita ke dalam syurga. Bukan kita masuk syurga
dengan amal ibadah kita kepada Allah, tapi kita masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kalaulah dengan amalan kita buat habis baik yang mungkin, sehabis baik yang mungkin, kita bangun tahajud, kita buat zikir, kita baca Quran dan sebagainya, kita jaga solat-solat sunat yang wajib tu sesudah memang kita dah jaga dah, tambah lagi amalan-amalan yang lain. Tapi kalau seluruh amalan kita itu 70 tahun, 80 tahun, kalau 100 tahun sekalipun, itu tidak dapat nak membalas nikmat dengan satu anggota nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru satu, tak dua lagi. Kalau mata baru sebelah biji mata. Seluruh kehidupan kita buat amal ni, ibadah, nak balas sebiji mata yang Allah bagi ni tak mampu lagi. Tak mampu lagi. Macam mana kalau tambah lagi satu pula? Tambah lagi satu mata, dua biji mata, lagi-lagilah tak mampu kita nak balas dengan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebab itu kata ulama, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi jangan salah faham, masuk kata tak kena buat amal kah? Tak kena buat ibadah kah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Kata ulama, kita masuk syurga bi rahmatillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi macam mana nak meraih rahmat daripada Allah? Nak meraih rahmat, nak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bi taatillah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taat? Melakukan kewajipan-kewajipan yang difardukan oleh Allah. Jangan tinggal dan tambahkan amalan-amalan yang sunat dalam kehidupan kita, itu untuk meraih mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tunggu nak dapat rahmat tapi tak buat taat, maka itu tak jadi. Itu mendapat laknat. Lawan bagi rahmat adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah laknat orang yang maksiat. Allah laknat orang yang meninggalkan solat. Allah laknat orang yang melakukan kemungkaran, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat rahmat itu macam mana? Kena buat taat. Kena jaga kewajipan kita, kena tambahkan amalan kita, zikir kita, bacaan Quran kita, bangun tengah malam kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Muhammad ataupun laki-laki tadi yang namanya Muhammad, dia kata, dan bulan ini juga adalah bulan barakah, bulan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barakah? Apa itu keberkatan? Keberkatan itu ziyadatul khair ilahi, bertambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila berkat umur kita makin hari, maka makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak amalan yang kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Itu umur yang berkat. Umur yang berkat daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, banyak kebaikan dia lakukan dalam kehidupannya. Adapun umur yang tidak berkat, maka sikit amalnya. Orang lain boleh buat banyak tapi dia masa yang sama 24 jam. Orang boleh buat banyak tapi dia boleh buat sikit saja. Orang lain boleh baca satu juz, contoh, dalam satu masa, dalam satu jam, maka dia boleh baca sebaris saja, 1 jam, setengah muka saja. Tak boleh nak pi dah dan sebagainya. Itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda berkat itu bertambah kebaikan, bertambah ibadah, bertambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan bulan ini juga bulan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amalan itu bukan hanya pada zahir semata-mata, tetapi juga perlu kepada hati ataupun batin yang bersih, suci, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan hanya dilihat pada banyaknya, pada zahir kita banyak ni, bangun tengah malam,
kemudian kita solat jemaah, duduk dalam pengajian dan sebagainya, tapi itu bukan betul-betul berkat lagi. Dan berkat yang sebenarnya juga bersih hatinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa macam tu? Di dalam satu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rawa Muslimun, telah riwayat oleh Imam Muslim daripada siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, laki-laki termasuk wanita sekali, laki-laki dan juga wanita, la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli jannati, seorang laki-laki ataupun perempuan yang beramal masa yang panjang, az-zaman at-tawil, masa waktu yang panjang dalam kehidupannya. Subhanallah, mungkin 70 tahun, mungkin 60 tahun, mungkin 80 tahun, 89 tahun, 97 tahun, dia beramal dalam kehidupannya, sepenuh hidupnya melakukan taat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'amali ahli jannah, amal-amal yang baik, amalan ahli syurga, duduk dalam pengajian, kemudian solat jemaah tak tinggal, tambah yang sunat-sunat rawatib dan juga macam-macam zikir Quran dan sebagainya, amalan ahli syurga. Thumma yukhtamu lahu bi'amali ahli nar, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi SAW, disudahi ataupun dimatikan orang tersebut baginya bi'amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Walaupun pada awalnya 70 tahun melakukan amal ibadah kebaikan kepada Allah, tapi akhirnya mungkin 1 jam sahaja, mungkin 1 hari sahaja dia melakukan maksiat kepada Allah dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, matilah dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dan kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli nar thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli jannah. Sebab itu kita tak tahu bagaimana pengakhiran kita. Dan ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana panjang masa hidupnya, az-zaman at-tawil, panjang masa dalam kehidupannya melakukan amalan ahli neraka. 70 tahun buat maksiat kepada Allah, 70 tahun meninggalkan solat, 80 tahun banyak melakukan dosa, segala jenis kemungkaran dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang masa hidupnya itu dihabiskan dengan dosa, maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Nabi SAW, yukhtamu lahu, disudahi, subhanallah, dimatikan dia, diambilnya dia oleh Allah Subhanahu wa taala bi'amali ahli jannah, dengan amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu dia orang melakukan dosa maksiat kepada Allah, tiba-tiba dia kembali kepada Allah, mungkin setengah jam sahaja dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Dan mungkin 1 hari sahaja dia sempat beribadah, sedangkan 50 tahun penuh hidupnya bergelumang dengan maksiat dosa kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Mungkin sehari dia taat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diambil ataupun meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Bagaimana orang macam ni berkenaan dengan hadis Nabi SAW? Macam mana orang yang buat taat yang lama tapi boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah? Macam mana keadaan ini? Ini diceritakan oleh ulama, dihuraikan oleh ulama. Kata ulama, qala al-ulama'u radhiyallahu ta'ala anhum, su'ul khatimati, mati yang buruk itu, kematian yang tidak baik itu, ataupun pengakhiran yang buruk itu, kata Nabi SAW, la yakunu, dia tak berlaku, illa liman kana musiran 'alal ma'asi fil batini, dia takkan berlaku melainkan bagi mereka yang mengekali
dosa maksiat batin mereka. Sebab itu saya sebutkan sebentar tadi, bukan hanya pada zahir semata-mata. Kita duduk dalam pengajian, kita datang jemaah, kita buat solat-solat sunat dan sebagainya, tetapi kita tidak bersihkan hati kita. Tidak buang sifat-sifat yang mazmumah. Kita merasa kita hebat daripada orang lain. Kita merasa amalan kita yang paling banyak daripada orang lain. Kita merasa kitalah yang paling bijak daripada orang lain. Ini sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita bersihkan, yang wajib kita keluarkan daripada hati kita. Kalau itu yang ada pada diri kita, walaupun zahirnya kita buat taat kepada Allah, tapi kita rasa kita yang paling baik daripada orang lain, kita pandang orang lain, orang itu jahat, orang itu kaki maksiat dan sebagainya, kita sahaja yang baik, kita sahaja ahli syurga, maka ini ada problem, ada muskilah pada hatinya itu. Maka inilah di kalangan orang yang mana hidupnya 70 tahun, 80 tahun melakukan taat kepada Allah dan akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu ulama sebut tak berlaku lagi melainkan orang-orang yang mengekali. Maksud mengekali apa? Musirran. Mengekali yakni dia tidak bersihkan, tidak usaha untuk membuang sifat-sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, besar diri dan sebagainya, dan dia tidak hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat tawadhu', sifat rendah diri, sifat pandang baik kepada orang lain dan sebagainya. Maka itu di antara puncanya kata ulama. Sebab itu 70 tahun dia beramal dan sebagainya tapi masih bongkak, masih sombong, maka dibimbangi kematiannya itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Dan ulama sebut kepada kita bahawa orang yang istiqamah pada zahirnya melakukan taat kepada Allah, amalan kepada Allah, sembahyang dia jaga, puasa dia jaga, zakat dia keluarkan, zahirnya macam tu, buat taat kepada Allah 70 tahun 80 tahun, walam yusirra ala ma'siyati fil batini, dan dia juga termasuk di kalangan orang yang tidak mengekali sifat batin yang buruk, ataupun orang yang tidak membiarkan sifat mazmumah bersarang dalam dirinya, bertakhta dalam hatinya. Dia usaha untuk menghilangkan, untuk mengikis, untuk membuang sifat-sifat tersebut dalam dirinya. Maka kata ulama, fama sami'na, kami tak pernah dengar. Ini ulama sebut fama sami'na wala alimna, dan juga kami tak pernah tahu orang yang macam ni yukhtamu lahu bisu'i abada. Orang yang macam ni yang zahirnya taat kepada Allah, ibadah, dan dia juga tidak mengekali sifat hati yang buruk, kami tak pernah dengar lagi dan kami tak pernah tahu lagi, ketahui lagi yang macam ni meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan mati yang buruk. Subhanallah. Maksudnya bukan zahir sahaja yang kita kena jaga, tapi hati lagi-lagilah kita kena bersihkan, sucikan hati kita. Kerana hati tempat pandangan, tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pakaian kita, ini wajah kita, ini serban kita, dan seluruh apa yang zahir ini tempat pandang makhluk. Kita kalau nak dengan makhluk ni, kita jaga pakaian kita, nak bersih dan sebagainya. Orang pasal apa? Pasal orang tengok kita. Kita nak pakai yang cantik-cantik. Pasal apa? Pasal orang pandang kita, orang lihat kepada kita dan sebagainya. Bagus pakai pakaian yang elok dan sebagainya, cantik-cantik dan sebagainya, kerana Allah suka kepada kecantikan. Tetapi apa yang lebih utama yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih penting apa yang dilihat, ditilik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tilikan Allah? Di manakah tempat pandang Allah? Allah pandang di hati kita. Tapi kadang-kadang hati kita kotor tapi tak berasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Kadang banyak dosa hati kita ni, banyak titik-titik hitam dalam hati kita ini. Kita malu kepada orang, tapi kadang-kadang kita tak pernah rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, zahir dan batin kita, sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki itu mengatakan bahawa bulan itu juga bulan berkat, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dengan kelebihan bulan Ramadan. Kemudian pada satu hari famata, laki-laki itu pun yang bernama Muhammad tadi itu meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Kemudian bila mana dia meninggal dunia, ada seseorang yang bermimpi fil manam. Orang mimpi bertemu dengan dia. Orang mimpi berjumpa dengan dia dalam mimpi tersebut. Maka orang itu bertanya kepadanya, faqila lahu ma fa'alallahu bika, apakah yang telah Allah buat kepada kamu? Sama ada kamu mendapat kebaikan ataupun keburukan, mendapat nikmat ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Muhammad, laki-laki yang berubah di dalam bulan Ramadan ini bertaubat kepada Allah dan juga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ghafara li rabbi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa aku. Bihurmati ta'zimi Ramadan. Sebab apa Allah ampunkan itu? Dengan sebab aku memuliakan, ta'zim ataupun membesarkan, mengagungkan bulan Ramadan, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kerana muliakan bulan Ramadan, bulan yang baik, dia bertaubat kepada Allah, dan juga dengan sebab rahmat daripada Allah, keberkatan dalam bulan Ramadan, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punca sebab apa? Sebab mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan dengan kita membanyakkan melakukan ketaatan kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan itu semata-mata kerana Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma khtim lana ya Allah, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah, ya Allah, ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada diri saya sendiri, saya mohon sangat-sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.